Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. Bertemu lagi kita dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. Dalam siri mengupas buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan. Sebelum mengupas dengan lebih lanjut, eloklah kita lihat 3 teras bagi bab ini, iaitu intipati pembelajaran, elemen K dan K. Intipati pembelajaran. Yang pertama, latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Yang ketiga, ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Dan yang keempat, pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1960. Elemen K bagi Perlembagaan Persekutuan yang pertama, kepentingan mendaulatkan Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, kepentingan mematuhi undang-undang dalam kehidupan. Yang ketiga, kepentingan tanggungjawab rakyat bagi memelihara Perlembagaan Persekutuan. Dan elemen K yang keempat, kepentingan menjiwai semangat Perlembagaan Persekutuan. Bagi bab Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, memahami kronologi penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, meneroka bukti kewujudan undang-undang adat sebelum kedatangan British. Ketiga, membuat interpretasi ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, membuat imajinasi struktur mahkamah atasan di negara kita. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi pindaan Perlembagaan Persekutuan. Kita lihat tajuk 2.1. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Terdapat 4 asas pembentukan perlembagaan. Yang pertama, Undang-Undang Negeri Melayu. Yang kedua, Undang-Undang Inggeris. Ketiga, Perlembagaan Sarawak. Dan keempat, Majlis Undangan dan Majlis Kerja bagi Negeri Sabah. Kita lihat Undang-Undang Negeri Melayu. Raja sebagai pemerintah, rakyat beri ketaatsetiaan, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka semasa era Kesultanan Melayu Melaka mempengaruhi undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu yang lain, termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Undang-Undang Inggeris. British telah memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat, NNS, yang dikenali sebagai Charter of Justice pada tahun 1807. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Manakala di Sabah pula terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Seterusnya, Perlembagaan Sarawak. Pada bulan Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak telah memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Kansel Negeri, Majlis Negeri yang mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis Tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur. Perlembagaan Sarawak pada tahun 1959 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Kansel Negeri. Kita lihat Majlis Undangan dan Majlis Kerja Sabah. Di Sabah pula ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk
menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Okay, seterusnya kita bergerak kepada tajuk poin 2. Sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okay, kita lihat ada 4 tahun yang berbeza, 1877, 1946, 1948, 1957 yang menunjukkan kronologi penggubalan perlembagaan persekutuan. 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak 1877 menjadi titik tolak pembentukan undang-undang negara. Berperanan menggubal undang-undang Negeri Perak dan diikuti oleh majlis negeri di negeri-negeri Melayu yang lain. Manakala pada 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan dan undang-undang di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, titik penting pembentukan persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Kandungannya pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan keluarganegaraan. Okay, manakala pada tahun 1957, Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RAID. Perlembagaan persekutuan telah disesuaikan dengan model Westminster dari Britain dan berkuat kuasa selepas 31 Ogos 1957, yakni kemerdekaan negara kita. Kita bergerak ke tajuk poin 3, ciri utama perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai 2 ciri utama iaitu tradisional dan moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Kita lihat ciri yang pertama adalah ciri tradisional, yang kedua adalah ciri moden. Terdapat 4 ciri tradisional dan 3 ciri moden. Kita lihat yang pertama, ciri tradisional. Kesultanan atau pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat yang memiliki kuasa penuh. Selepas kemerdekaan yang di-Pertuan Agong atau YDPA, pemerintah tertinggi negara, manakala peringkat negeri adalah raja sebagai ketua negeri. Kuasa eksekutif raja dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Negeri, berkuasa mengampun dan menangguh hukuman yang disabit di mahkamah. Raja merupakan tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang dipilih. Ciri tradisional yang kedua adalah agama Islam. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja, manakala bagi wilayah persekutuan dan negeri yang tiada raja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak berada di bawah yang di-Pertuan Agong. Ciri tradisional yang ketiga adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa pertuturan dan menjadi bahasa ilmu. Kini menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Ciri tradisional yang keempat adalah kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua pribumi. Setelah merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera berada di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong. Okay, manakala ciri utama perlembagaan persekutuan bagi ciri moden, yang pertama adalah kerajaan persekutuan. Antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Seterusnya, ciri moden yang kedua adalah sistem demokrasi berparlimen.
Perlembagaan Malaysia memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asasnya adalah pilihan raya yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Badan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya peringkat persekutuan bagi memilih wakil kerajaan persekutuan dan pilihan raya negeri bagi memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Manakala ciri moden yang ketiga adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu (PTM). Sebelumnya dikenali rakyat raja atau kerakyatan British. Selepas kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, telah melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Kita bergerak kepada tajuk yang terakhir dalam bab 2 Perlembagaan Malaysia, iaitu pindah Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Okey, kita lihat pindaan Perlembagaan 1963 dan pindaan Perlembagaan 1965. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Hal ini berlaku apabila terjadi penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Pindaan perlembagaan yang dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Terdapat beberapa pindaan perlembagaan yang utama dilakukan pada 1963 dan 1965. Kita lihat pindaan 1963. Ada 3 pindaan utama yang merujuk kepada struktur Mahkamah Atasan. Yang pertama, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tinggi England. Apabila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan iaitu Mahkamah Persekutuan. Terdapat 3 Mahkamah Persekutuan di Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah, serta di Singapura. Mahkamah Persekutuan ini boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okay, yang kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo ini berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1963, Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan dengan berpusat di Kuching, Sarawak. Menjelang tahun 1994, nama jawatan itu diubah suai kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Dan pindaan Perlembagaan 1963 yang ketiga adalah jawatan yang di-Pertua Negeri. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam menjalankan tugasnya, Yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi bagi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. Okay, kita lihat pindaan Perlembagaan 1965 atau dikenali sebagai pindaan Singapura. Okay, dalam pindaan ini, pada 7 Ogos 1965 di Parlimen, Singapura telah keluar dari Malaysia dan semua hal yang berkaitan Singapura dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia pindaan 1965. Kesimpulan bagi bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Malaysia sebuah negara unik yang mempunyai perlembagaan berasaskan ciri tradisional dan moden. Kedua-dua ciri saling melengkapi antara satu sama lain. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikannya dengan Sarawak dan Sabah. Pindaan 1965 menyaksikan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okay, baik, sekian sahaja bab 2 Perlembagaan Persekutuan dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. InsyaAllah semoga dapat memberikan sedikit manfaat kepada rakan-rakan guru sejarah dan murid-murid. InsyaAllah jikalau ada yang baik padanya, sudi-sudikanlah untuk berkongsi dan subscribe. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.